Soalan yang pertama pun satu ceramah pula jadi. Dia masalah suasana yang berlaku hari ini memang menjadi satu kegawatan lah bila timbul dia panggil firqah ni maknanya kumpulan-kumpulan di dalam Islam itu banyak. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai beli satu buku, nama dia ideologi umat Islam yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kitab ni kecil lah, buku warna biru, dia keluar oleh PTS. Menarik dalam tu sebab dia bahasa kitab bahasa Arab banyak. Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Milal wal Nihal Siristani, Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri tulis Maqalat Islamiyin tentang benda-benda yang berlaku. Yang kita nak ambil hak baru ni iaitulah ditulis oleh ideologi umat Islam. Maka timbul hari ni satu tajuk nama dia Wahabi. Dan gelaran Wahabi ini sangat menakutkan. Saya sendiri bila orang kata Wahabi takut selalu. Sebab digambarkan satu kumpulan yang melampau, yang sesat, yang membawa pahaman menyamakan Allah dengan makhluk, tak mahu selawat kepada Nabi dan macam-macam lagi tuduhan yang begitu dahsyat. Sehingga bila orang dengar je takut selalu. Jadi kita mengatakan kumpulan ini satu kumpulan yang diasaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi, di sebelah Riyadh sana. Dalam buku ni Ustaz Aizam ada sentuh tentang cerita dia sedikit. Jadi cara dia orang ni berpegang dengan mazhab Imam Ahmad dalam sudut fiqahnya. Sebab itulah dia kalau solat dia tidak akan kuatkan baca bismillah. Macam kita solat di Mekah tu. Mekah tu tak adalah Allahu Akbar, bismillah dia baca perlahan, kemudian terus kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau solat subuh memang dia tak baca kunut. Itu dia panggil fiqh mazhab Hambali. Kalau sentuh perempuan tak batal wuduk kecuali ada perasaan. Sentuh tu kalau nakak baru tak boleh. Jadi ni kita diajar sekarang ni bila nak pergi Mekah kena belajar wuduk ni lah. Sebabnya masalah nak tawaf tu aksiden sana sini kan. Itu dia di sudut fiqh. Dari sudut akidahnya mereka ini berpegang kepada satu dia panggil manhaj salafus salih, khususnya di dalam perkara-perkara ayat-ayat yang menyembuh tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi dia ambil pendekatan, kalau kita tuan-tuan belajar dalam kitab Jawi, kita Aqidatun Najin, kita Ad-Durr Samin, tok guru kita, syekh kita ada sebut dalam ayat sifat ni ada dua kumpulan. Satu dia panggil kumpulan salaf yang tidak mentakwilkan sifat. Bila sebut tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia kata istiwa yang layak dengan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi mari kumpulan khalaf. Kalau khalaf ni disebut kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang mentakwilkan sifat. Jadi dia kata oleh kerana tak sesuai Tuhan dia duduk di atas aras, macam mana Tuhan ada tempat, maka ditakwilkan kepada Allah Ta'ala yang menguasai aras. Jadi itu dia panggil dua aliran. Tapi mari zaman kita hari ni tidak jadi dua, satu saja aliran yang bercanggah dengan takwil itu semua dikira Wahabi belaka. Sampai peringkat kalaulah khilaf dalam masalah fiqh saat ini pun Wahabi juga. Maka itulah bagi saya lah para jemaah sekalian, kita sebagai masyarakat Islam yang ingin cintakan kedamaian, kalau ada ramai sangat orang duduk ceramah tu, duduk cerita Wahabi, keburukan saja, kita kata ginilah, saya pun nak tahu juga di mananya keburukan, takkan tak ada kebaikan. Pergi carilah buku-buku yang menulis tentang bagaimana gerakan ini. Cuma dalam buku ni pada, dalam buku Ustaz Aizan dia sebut masalah cara metod dakwah dia mungkin agak agresif sikit, mungkin agak keras sikit. Sebab pada waktu itu saya pun tak nak cerita panjang lah. Waktu itu waktu dia perang sama-sama dia, jadi berlaku masalah. Dan masalah menafsirkan hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Maka bagi dia, oleh kerana Nabi sebut lagu itulah jawab dia. Tapi kita yang ramai-ramai ini menyebut tentang bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang wajib. Jadi perbahasannya panjang. Cuma nasihat saya secara ringkasnya, kalau orang duk main sangat isu Wahabi, kita kata tuan, kalau boleh kita kaji lagi di mana kesilapan dia, sampai peringkat kita boleh buat keputusan memang silap. Pasal itu dalam fatwa Malaysia mereka mengatakan gerakan ini termasuk dalam gerakan dalam jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tidak sesuai diamalkan.
Itu fatwa Malaysia. Sampai hari ini pun belum tarik lagi. Sampai hari ini pun fatwa Malaysia, tuan-tuan boleh tengok, masih lagi tidak sesuai diamalkan. Baiklah.